Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan sambung topik homeostasis. Sebelum ni saya ada bincang pasal homeostasis dalam manusia. So hari ini saya akan bincang pula tentang homeostasis untuk haiwan dan juga tumbuhan. So, homeostasis dalam haiwan ada beberapa contoh dekat sini. Untuk haiwan reptilia seperti cicak, cicak dekat rumah awak tu yang selalu bertepek dekat siling rumah awak tu. Cicak ni apa yang dia buat untuk dia kekalkan suhu persekitaran dalam badan dia. So bila persekitaran sejuk, suhu badan cicak ni akan menurun, pergerakan dia akan menjadi perlahan sebab dia sejuk. So dia tak boleh nak gerak banyak sangat, so pergerakan dia akan jadi perlahan. Kadar metabolisme dia akan menjadi rendah. Otot berfungsi pada kadar perlahan dan juga aktiviti badan dia akan menjadi perlahan. Ini waktu sejuk. So apa pula yang berlaku bila waktu panas? So bila persekitaran dia panas, suhu badan dia akan meningkat. Macam manusia juga, bila persekitaran kita panas, suhu badan kita akan meningkat dan pergerakan akan menjadi pantas. Kadar metabolisme dia akan menjadi cepat dan jantung akan berdegup cepat. So kita tengok pula untuk haiwan yang tiada kelenjar peluh kecuali di tapak kaki je. Haiwan apakah yang tak ada kelenjar peluh? Okey, contohnya macam kucing dan juga anjing. Dia ada kelenjar peluh dia dekat tapak kaki saja. So macam mana dua haiwan ni nak kekalkan homeostasis dia? So untuk kucing, dia akan menjilat bulu badan untuk kurangkan suhu badan dia. Dan bila sejuk, bulu dia akan menegak untuk memerangkak haba. So sebab tu kita selalu tengok kucing tu dia menjilat bulu-bulu badan dia. Kita selalu fikirkan dia jilat bulu badan tu sebab nak bersihkan badan dia ke? Sebenarnya dia tu nak kurangkan suhu badan dia. So bila dia sejuk, bulu dia akan menegak. Macam manusia juga, bila kita sejuk, bulu roma kita juga akan menegak. So apa pula yang berlaku pada anjing? Anjing, tengok ni dia akan menjeli lidah dan dia selalu menjeli lidah kan. So, mesti ada sebab kenapa dia menjeli lidah. So sebab dia ialah untuk kurangkan suhu badan dia. So kita tengok pula apa yang berlaku kepada siput babi. Okey. Tada! So untuk siput babi, macam mana dia nak kawal homeostasis dia? Siput babi ni akan hilang banyak air disebabkan oleh penyejatan air di permukaan kulit. So ia akan hasilkan bendalai dan cari tempat lembap untuk kurangkan penyejatan air dia. So sebab tu kita kalau tengok siput, dia kalau berjalan je belakang tu mesti dia akan tinggalkan macam lendir-lendir kan. Itulah bendalai dia. So dia nak hasilkan bendalai dan dia akan cari tempat lembap tu. Macam kita lah, kalau kita panas mesti kita akan pergi mandi sebab nak sejukkan balik dalam badan kita ni, nak sejukkan balik suhu dalam badan kita ni. So apa pula yang berlaku kepada si lebah ni? So macam mana dia nak kawal homeostasis dia? Dia mempunyai lapisan kulit yang berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spirakel pada badan dia. So dia akan menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. So ini ialah contoh-contoh homeostasis dalam haiwan. So kita tengok pula homeostasis dalam tumbuhan. Okay. So homeostasis dalam tumbuhan. Tumbuhan ni akan mengalami transpirasi untuk kawal kandungan air pada hari panas dan juga sejuk. Transpirasi, apa itu transpirasi? So, transpirasi ialah proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk wap air melalui stomata pada daun. Dan transpirasi ini juga akan bantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air
dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian. Transpirasi ialah penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. So, mari kita tengok proses transpirasi ini macam mana. So, untuk proses yang pertama, apa yang berlaku? Bahagian akar tumbuhan akan menyerap air dan mineral dari tanah. Dia akan menyerap air dan mineral ni daripada tanah. Lepas tu proses yang kedua pula, transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Okey, air tadi dia bergerak daripada tanah kan. So, dia akan pergi ke tumbuhan and then terus pergi ke daun. So, dekat pada daun ni lah berlakunya transpirasi tu. So, ini ialah gambar pada daun tu, iaitu stomata dia. So, kita tengok dulu pada waktu siang apa yang berlaku. Okey, yang tepi-tepi ni, panjang ni, yang bentuk macam kacang hijau ni ialah sel pengawal. Yang kat tengah ni ialah stoma dia. Stoma dia pada waktu siang, stoma dia akan terbuka. Pertukaran gas akan berlaku supaya lebihan air tersecat pada daun. So, dia nak buka supaya lebihan air tu akan tersecat pada daun tu. So, pada suhu yang terlalu tinggi pula, apa yang berlaku ialah stoma ini akan tertutup untuk kurangkan air yang tersecat pada daun. So, bila suhu ini terlampau tinggi, takkanlah dia nak buka kan stoma dia tu. Kalau buka, makin banyaklah air akan terkeluar. Dah suhu terlampau tinggi, suhu terlampau panas, nak keluarkan air lagi, dahagalah pokok tu kan. So, sebab itulah stoma ni dia akan tertutup. So, itu sahaja homeostasis untuk haiwan dan juga tumbuhan. Okay, thank you.